Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 28 hari bulan 1 2021. InsyaAllah pada hari ini hamba Muhammad Afiqullah bin Muhammad Jari akan membacakan tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz Nikmat, surah Fatihah. Buku ni hamba beli pada 2020, kalau tak silap hamba, pada tahun lepas. Iaitu buku yang pertama diterbitkan berkaitan dengan tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz Nikmat, iaitu almarhum Tok Guru Ni Aziz. Hasil daripada dia almarhum mengajar di Madinah, Medan Ilmu. Jadi untuk dalam video kali ini merupakan video pertama hamba lah. Hamba akan membaca tafsir ni, mungkin dari satu ayat ataupun tidak sempat masuk, kita hanya tengok depan-depan ni saja dulu. Okey. Tafsir Al-Quran surah Al-Fatihah, iaitu surah yang pertama. Di awal buku ni disertakan doa yang Tok Guru, almarhum Tok Guru baca setiap kali dia mengajar di Medan Ilmu. Jadi sebelum membaca tafsir ni, hamba akan membacakan juga doa yang almarhum baca di setiap kali dia nak mulakan mengajar dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa inna asyrafal hadis kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina warzuqna tilawata kitabika ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya alim 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi anna wa la tu'akhizna bima ta'lamu minna. Ya halim khalliqna bi khuluqin ahil wa hakkikna bi hiqa'iqil 'ilm. Subhanaka la 'ilma lana Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tafsir ni Abdul Aziz Nikmat, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah, surah yang kita baca hari ini kita panggil surah Al-Fatihah. Selain daripada surah Al-Fatihah, banyak lagi nama lain. Ada nama Asy-Syafi, ada nama Al-Kafi, dan ada bermacam-macam lagi nama. Itu orang panggil mengikut nama julukan. Sebabkan terlalu sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kandungnya dan maksud surah Al-Fatihah, maka diberi nama bermacam-macam mengikut aspek-aspek tertentu.
Yang kedua, disebut juga nama Ummul Kitab. Ummul Kitab maknanya emak bagi segala kitab. Kita tidak kata Abul Kitab, bapa kepada kitab, tapi kita panggil emak. Sebab manusia ni kalau dibanding ke antara bapa dengan mak, maka manusia yang sayang kepada mak melebihi sayang kepada bapa. Kaedahnya sudah begitu sejak zaman berzaman lagi. Selepas beribu tahun dulu, bapa bangun pagi terus turun pergi kerja sejak pagi sampai ke petang. Bila balik ke rumah, barulah berjumpa dengan anak. Emak pula kerja dia jaga anak. Maka dia bangun pagi dan celik mata, terus masuk ke dapur, tak nak nasi untuk diberi kepada anak-anak dan suami makan. Jadi anak ni sepanjang hari dia duduk dengan mak. Bapa hanya sudah petang gelap baru balik ke rumah. Maka kesayangan anak kepada mak melebihi kesayangan anak kepada bapa, kerana mak duduk bersama dengan anak. Anak duduk bersama mak beriba, rukah, yakni memanjat atas belakang dan macam-macam lagi. Kemanjaan anak kepada mak melebihi kemanjaan anak kepada bapa. Oleh sebab tu, untuk tarik perhatian manusia, hamba Allah seluruhnya, maka Allah bubuh nama Al-Fatihah ini Ummul Kitab, emak bagi kitab. Sebab manusia apabila bunyi mak, mereka saya belaka. Orang yang tidak sayang mak ini disebut sebagai orang yang rosak, kakah dalam. Perkataan kakah dalam diterjemah sebagai organ dalam seperti jantung, paru-paru, hati dan lain-lain lah, barang dalam. Cuma yang Tok Guru sebut, almarhum Tok Guru sebut kakah dalam di sini, yakni hati rosak sebab dia tidak sayang mak dan tidak sayang bapa. Maknanya orang yang rosak kakah dalam ni, dia tidak akan sayang mak dia dan bapa. Banyak sangatlah nama yang diberi oleh Allah kepada Muhammad SAW untuk Al-Fatihah. Termasuklah Ummul Kitab. Jadi sampai ni pun, bila kita nak buka majlis atau buka musyawarah, maka kita akan baca Fatihah sebagai Ummul Kitab, ibu bagi kitab. Kita tidak kata bapa kepada kitab. Okey, kita masuk pula. Sebelum masuk kepada ayat yang pertama, almarhum Tok Guru Ni Aziz menekankan juga berkaitan dengan air semaya sebelum membaca Al-Quran. Okey, hamba baca apa yang disebut oleh almarhum Tok Guru. Para hadirin semua, keadaan kita bila hendak baca Quran tidak boleh buat serupa kaedah kita. Kaedah kita bila hendak baca Al-Quran tidak boleh buat serupa kaedah kita nak baca kitab buku, surat khabar ataupun buku cerita. Kaedah kita apabila hendak membaca Quran, pertama sekali kita patutnya ada air semaya. Air semaya ni kita kena ambil untuk membersihkan diri kita daripada syaitan dan karut marut. Kerana Quran ini adalah ajaran. Dan ajaran ni bila diajarkan kepada kita, ia tidak ikut maksud setakat telinga sahaja. Kalau boleh hendak seluruh masuk dari telinga, terus sejak duduk terselit di dalam hati manusia. Hati manusia ni tempat duduk bermacam-macam fikiran. Fikiran yang jenis malaikat pun ada dalam hati, dan fikiran yang jenis syaitan pun letaknya di dalam hati juga. Macam mana cara hendak hamba? Hamba ni perkataan Kelantan. Kalau bahasa standard gak, halau lah syaitan. Lagu mana cara hendak halau syaitan supaya jangan duduk di dalam hati kita ni? Tidak ada sesiapa yang reti melainkan tukar
yang menciptakan syaitan tu. Tok Guru menggunakan ataupun membawakan perkataan tukar. Tukar ni maksudnya pembuat, pencipta. Istilah untuk orang kampung mudah selera. Dek. Maksudnya nak ambil syaitan ni, kita ni manusia tidak reti, melainkan tukar pencipta syaitan itu sendiri yang dia tahu. Sebab kita tidak nampak. Sebab kita tidak nampak syaitan ni dan tidak reti, tak reti bahasa ataupun tak reti lakon. Tak reti bahasa, tak reti lakon, tak reti urusan syaitan ni. Maka yang reti berurusan dengan syaitan ni hanyalah tukar yang mencipta syaitan itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memberitahu kepada kita, royak kepada kita bahawa syaitan ni salah satu cara hendak hamba dia adalah menerusi ais maya. Oleh sebab tu, sebelum kita baca Al-Quran, kita kena ada ais maya, sama ada kita hendak pegang mushaf ataupun Quran, nak pegang mushaf di tangan ataupun kita mahu baca di mulut sahaja. Sepatutnya ais maya ni sudah ada pada kita. Ni sudah almarhum Tok Guru sebut. Sepatutnya kita ni orang Islam kena menjaga ais maya. Supaya apabila kita baca Al-Quran, ajaran Al-Quran itu haranya boleh masuk terus ke dalam hati dan tidak diganggu oleh syaitan. Sebab apa? Kerana syaitan ni, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'id. Dalam surah Al-Fatih ayat yang ke-6. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu daya dia. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongan supaya menjadi dari penduduk neraka. Maksudnya dia nak buat gu dia. Syaitan ni tentu-tentu dah masuk neraka. Jadi syaitan ni kerja buat dia nak cari gu supaya boleh teman dia ke neraka. Na'udzubillah. Tugu membawa dalil inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maksudnya kita semua, maka jadikanlah dia tu musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Syaitan ni adalah musuh manusia, jelas belaka. Maka kamu mesti anggap dia sebagai musuh kamu. Kita tahu dah dia tu musuh, dan layannya kita kerja buat kita kepada syaitan ni supaya dia tu musuh kita. Jangan buat macam tu. Oleh yang demikian, antara perkara pertama kita kena buat apabila hendak baca Al-Quran, termasuklah surah Al-Fatihah, adalah kena ambil air semaya. Maknanya, kalau kita ambil air semaya, bukan hanya basuh muka dan basuh tangan saja, tapi basuh dengan satu makna yang lain, satu pengertian tertentu. Apa dia? Pengertian tertentu itu kita panggil sebagai niat. Kalau kita masuk ke dapur, percik, ngecik minyak, ataupun selepas tu kita pergi ke padang ataupun sawah lah, menabur benih, lalu kena debu, kita basuh muka juga, tapi di dalam hati kita ingat sekadar hendak membasuh debu sahaja. Ada mecik minyak muka, kena debu muka, perbuatan yang sama dalam kita ambil air semaya, itu basuh muka. Tapi yang membezakan wuduk ataupun ambil semaya tadi Tok Guru sebut ialah dari segi pengertian. Apa pengertian dia? Maka air semaya ni bukan sekadar hendak basuh debu ataupun bukan sekadar hendak basuh peluh, tapi hendak basuh dan membuang segala yang orang panggil hadas kecil dan hadas besar. Hadas ni maknanya gangguan fikir. Ingat gitu, ingat gini. Selagi sebanyak mana kita masih ingat begitu begini dalam hati kita, maka selama itulah ingatan kepada Allah tak boleh masuk. Yang hamba faham maksud ingat gitu, ingat gini dalam hati yang almarhum Tok Guru sebut ini ialah pemikiran-pemikiran yang negatif, yang boleh menghalang kita
kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud Tok Guru, kalau kita duk main buah tu dah dalam hati kita, maka tepat untuk kita ingat Allah dalam hati tu telah diganti dengan kita ingat kepada benda-benda lagu tu. Perumpamaan waktu Guru bawa cawan ataupun gelas apabila kita bubuh pasir. Lepas tu kita nak bubuh teh ataupun air sejuk, tidak boleh jadi begitu. Sebab kita sudah bubuh pasir. Jadi kalau hendak bubuh air, kenalah buai pasir dulu. Gitu juga dengan hati kita. Jelas perumpamaan almarhum Tok Guru bawa. Ibarat bekas seperti cawan, gelas, pinggan. Apabila bubuh barang lain, sudah tidak boleh kita bubuh ingatan kepada Allah dalam hati. Maka kena buat gotu tu benda-benda yang Tok Guru sebut tadi lah. Pemikiran-pemikiran selain pada ingat kepada Allah, kena buat gotu dulu. Cara buatnya adalah Tok Guru kait dengan mengambil air semaya, basuh muka dan berniat hendak membuat hadah. Orang tua sok mau panggil mengakad hadah. Akad tu maknanya buat. Tak payahlah kita kata mengakad hadah, tapi guna perkataan buat hadah. Maksudnya nak tukar lah perkataan, tidak perlulah. Jadi bila kita ingat kepada Allah Ta'ala, mintalah kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan, aku ambil air semaya dengan tujuan aku nak buat habis segala hadah dari dalam hati aku. Segala perasaan yang orang tasawuf panggil al-yar jamak kepada ghaira maksudnya benda lain. Al-yar maknanya segala benda lain daripada Allah Ta'ala, segala gangguan syaitan, segala gangguan nafsu dan segala sifat keakuan. Yang lain daripada Tuhan, kita hendaklah buat belakang melalui basuhan muka air semaya. Sama ada air semaya itu untuk kita buat semaya, atau air semaya hendak baca Quran. Tentulah seperti yang kita ada niat tadi. Niat tadi tu maksudnya niat kita nak buat hadah. Ada yang kaki di sini yang penerbit bawa yang daripada kitab Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah, pasal 23, hamba baca terjemah halal. Janganlah engkau ternanti-nanti kekosongan daripada aghyar, kerana perkara itu akan memotong kamu daripada wujudnya al-muraqabah kepadanya pada tempat di mana dia, iaitu Allah, telah menetapkan kamu di dalamnya. Okey. Niat hendak buang habis segala benda karut-marut di dalam hati, supaya hati bersih dan boleh masuk ajaran Al-Quran dengan segala kesempurnaan. Benda-benda gitu kena ada. Almarhum Tok Guru sebelum dia menghuraikan tafsir Al-Quran surah Al-Fatihah, maka dia menekankan kepada kita bahawa kena ada ismaya. Dan Tok Guru hurai dan bagi penerangan kepada kita semualah berkaitan dengan kepentingan adanya wuduk ataupun ismaya sebelum baca Quran, dengan satu huraian yang bagi hamba cukup jelas dan mudah difahami. Mudah kita faham. Okey. Kita pergi kepada huraian isti'azah. Kita juga diajar supaya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selepas itu kita diajar supaya menyebut bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya sebelum kita sebut bismillahirrahmanirrahim, kita kena baca, dia panggil isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahai Tuhan, aku minta tolong, beri perlindungan kepada aku daripada syaitan. Tidak ada tok bomo boleh lindung aku daripada syaitan. Tidak ada ubat di kedai boleh ubat aku daripada syaitan.
Tidak ada jampi ataupun tidak ada yang lain daripada-Mu ya Allah sahaja wahai Tuhan. Boleh lindung aku daripada syaitan. Tu makna a'udzubillah. Asy-syaitanir rajim. Allah Taala sendiri menyebut syaitan ni bahasa jenis kena rejam. Rejam ni kalau sebutkan Kelantan disebut tagar. Tagar. Hamba tak aja dengar juga perkataan ni. Jadi orang-orang lama mungkin tahu perkataan ni. Hamba pun faham Kelantan ni, cuma kalau hak lama-lama sangat, pekat sangat, kurang tahu juga. Contohnya macam perkataan rejam ni, Tok Guru sebut bahawa tagar. Syaitan ni juga jenis kena tagar jauh-jauh. Ada tanah ko. Tanah ko ni tahulah, tanah jenis kerah. Tagar tanah ko. Ada batai kayu. Tagar batai kayu. Ada lembing ataupun senapek. Lacar ke arah syaitan. Kerana syaitan ni bukan jenis boleh buat saing. Dia bukan boleh buat sobat lah. Boleh saing mari dengan dia. Tagar ni lepak lah ni. Hamba maksud dia kalau ayat-ayat waktu guru sebut ni, mudah faham ke? Tagar ni lepak. Kalau ada tanah ko, kita tagar dengan tanah ko. Maksudnya lepak, rejal ni lepak. Kalau ada batai kayu, tagar dengan batai kayu. Maksudnya biar dia gijau, jangan dia mari dekat dengan kita. Okey, hadirin semua, selain daripada menimbulkan rasa marah hati kita kepada syaitan, kerana syaitan ni jenis kena rejal, jenis kena tagar, jenis kena bidah, dan bahasa jenis kena bedil, maka serentak dengan itu juga kita diajar bahawa di atas dunia ni ada makhluk lain yang kita tidak nampak tengok. Tu juga satu masalah. Bukan semua makhluk atas dunia ni kita nampak kelih dengan mata kita. Ada makhluk yang kita tidak nampak kelih. Atas dunia ni, hadirin semua, banyak orang di atas dunia ni berasa sebanyak mana yang dia nampak tengok tu saja ada. Nak nampak dengan mata panca indera kita ni, ada orang dia rasa tu je lah ada, nampak mata tengok. Yang tidak nampak tengok oleh mata, dia kira tak ada. Ada orang mikir gitu. Rupa-rupanya Islam aja ada benda yang kita nampak. Kamu nampak, ia memang ada kerana kamu nampak. Yang tidak nampak pun ada juga, cuma tidak nampak tengok. Tidak semestinya benda yang ada tu kena nampak belakang. Ada juga benda yang ada tapi tidak nampak. Supaya syaitan, malaikat, Allah sendiri kita tidak nampak, tapi Allah suruh kita percaya kepada dia. Dosa pahala tidak nampak, syurga neraka tidak nampak. Benda-benda ni ada kerana tukar. Hamba suka istilah yang almarhum Tok Guru bawa, tukar. Pencipta yang buat dunia ni kata ada. Maksudnya Allah kata ada, maka kita kena percaya bahawa benda-benda gaib ni ada. Jika kamu tidak nampak, itu kamu punya pasal lah. Tidak semestinya benda yang ada tu kamu nampak belakang. Contohnya pitih yang ada dalam poket kamu tu, orang tidak nampak juga. Selain tu, sifat takut dan sifat berani. Orang yang jenis berani tidak boleh ajak sikit terus nak gocah tumbuk dengan orang. Artinya sifat berani pada diri, tetapi hendak tengok tidak boleh juga. Maksudnya sifat berani takut ni, kalau kita kata berani, aku berani, aku takut, sifat tu tak nampak juga, tapi ada. Apabila kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kita kena ingat bahawa di atas dunia ni ada benda yang tidak nampak tengok, namanya syaitan. Okey. Habis itu huraya berkaitan dengan isti'azah yang Tok Guru almarhum Tok Guru ni Abdul Aziz, Tok Guru ni Aziz bawa dan bagi penerangan. Selepas pada tajuk ni, maka Tok Guru mula mentafsirkan ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah, bermula ayat yang pertama dan ayat yang pertama, kedua, ketiga hinggalah ke akhir. Hamba rasa setakat tu dulu untuk video pertama hamba ni.
Sekali lagi hamba raya, hamba bukan mentafsir ke surah Al-Fatihah. Hamba hanya membaca tafsir yang telah disebut ataupun dihuraikan oleh almarhum Tok Guru Ni Aziz dan almarhum Tok Guru Ni Aziz. Hamba hanya membaca sahaja. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Taala, yang lebih kurang hamba mohon maaf. Moga-moga apa yang dibuat ni boleh memberi manfaat kepada diri hamba sendiri dan manfaat kepada orang lain. Hamba harap sesiapa yang menjumpai video ni boleh tolong sebar-sebarkan, semoga ada manfaat bersama. Tidak ada masalah. Setakat tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.